Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video PDPR kita yang seterusnya. Jadi kita masuk pada tema iaitu tema sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi. Kalau kita sentuh tentang tema ini, dia kena ataupun bersesuaian dengan kita punya senario sukan di negara kita pada waktu ini, iaitu sukan yang sedang berlangsung di Tokyo, iaitu sukan Olimpik Tokyo 2020. Jadi tajuk kita hari ini ialah bintang negara. Okey, bintang negara. Bintang ni yang panggil apa? Apa nama? Satu bentuk yang sangat bersinar, satu bentuk yang orang selalu suka tengok lah, okay, pada waktu malam kan. Dia menyinari malam-malam kita. Jadi bintang negara ni ialah seorang yang sangat penting kepada negara ni, ataupun kita boleh sebut sebagai seorang wira lah. Dia ni ataupun beliau ni merupakan wira negara yang telah panggil apa tu, mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okay, jadi siapa bintang negara kita ni? Kita tengok pada gambar yang sebelah kiri ni. Okay, ini adalah bintang negara kita. Nama beliau ialah Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Okay, Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Awak boleh buka buku teks pada halaman 141. Okay, ini rupa paras dia. Rupa paras wira negara kita lah, bintang negara kita yang bernama Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Okay, kenapa dia bintang negara? Kita tengok seterusnya. Okay, Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi ni ialah beliau merupakan seorang atlet larian, atlet larian yang mewakili negara kita dalam kategori kategori larian dalam sukan Paralimpik. Okay, dalam sukan Paralimpik. Sukan Paralimpik ni dia sama je macam sukan Olimpik. Okay, sama saja. Dia lebih kurang macam sukan Olimpik yang sekarang ni sedang diadakan di Tokyo sukan Olimpik Tokyo 2020. Okay, sama saja. Biasanya sukan Paralimpik ni diadakan setelah selesai sukan Olimpik. Okay, dia level dia sama je. Cuma beza dia, orang yang menyertai ataupun atlet-atlet yang menyertai sukan Paralimpik ni dia ada kekurangan dari segi banyak benda lah. Ada yang kurang upaya dari segi pendengaran, ada kurang upaya dari segi mata buta kan, apa lagi, kurang upaya dari segi masalah pembelajaran dan sebagainya lah. Okay, jadi kita tengok salah seorang daripada atlet Paralimpik kita, iaitu Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Yang ni tak ada dalam buku teks. Yang ni cikgu cari cikgu search dalam Google lah, cikgu cari maklumat tambahan dia. Yang pertama, beliau dikenali dengan gelaran Mr. Dash. Okay, Mr. Dash. Kenapa Mr. Dash? Kerana beliau ni berlari laju walaupun dia ni bertubuh kecil. Okay, nampak je tubuh kecil tapi dia berlari dengan sungguh laju. Okay, jadi apa kekurangan dia ataupun apa kurang upaya Muhammad Rizwan ni? Jadi dia ada satu jenis penyakit yang disebut sebagai cerebral palsy. Salah eja. Cerebral palsy, P-A-L-S-Y. Cerebral palsy. Apa tu cerebral palsy? Iaitu kerosakan pada bahagian otak. Dia ada rosak pada bahagian otak dia. Jadi yang menyebabkan dia sukar mengawal percakapan dan badan. Kalau lihat video-video temu ramah ataupun video-video temu ramah daripada wartawan tu, awak boleh tengoklah dia punya apa tu, kurang upaya dia tu. Okey. Dalam gambar tu tak nampak sangat, nampak biasa je, tapi bila dia bercakap, dia berhadapan dengan orang, kita boleh tengok dia ada satu penyakit lah, cerebral palsy. Seterusnya, beliau juga pernah belajar membuat perabot dan bekerja di gerai makan. Okay, dia pernah belajar membuat perabot. Dulu sebelum dia jadi atlet Paralimpik ni, dia pernah bekerja membuat perabot dan juga bekerja di gerai makan. Macam-macam lah di gerai makan ni. Dia pernah jual nasi lemak, dia pernah jual burger, dia pernah basuh pinggan. Pernah basuh pinggan ni upah dia hanya RM15 je sehari. RM15 saja. Dia banyak dah cabaran yang telah dia lalui untuk dia jadi siapa diri dia sekarang.
Okey, seterusnya beliau dikenali dengan gayanya tersendiri iaitu Tiger Claw. Tiger Claw ataupun panggil cakar harimau kan, cakaran harimau. Tiger Claw. Okey, Tiger Claw ni dia adalah sebagai pembakar semangat untuk dia lah, pembakar semangat untuk Muhammad Rizwan. Okey, seterusnya info tambahan lagi, jurulatih ada dua kat sini cikgu jumpa, iaitu yang pertama Encik Hafizam dan juga Encik Jeganathon. Encik Hafizam ni dia berlatih sebelum dia masuk ke Paralimpik lagi, sebelum dia pergi ke Paralimpik lagi. Okay, jurulatih dia. Yang melatih dia masa dia di sukan Paralimpik iaitu Encik Jeganathon ni lah. Okay, beliau juga pernah ada satu peristiwa iaitu ketika dia sedang berlatih, dia terjumpa seorang pakcik yang bernama Uncle Heng Un. Uncle Heng Un nama dia. Okay, seorang pakcik Cina. Jadi pakcik Cina ni, Uncle Heng Un ni, dia pernah tanya dia. Buat apa ni kan? Berlari kan? Dalam sakit macam ni tapi berlari. Okay, lepas tu dia cakap dia berlatih untuk masuk sukan Paralimpik, sukan larian. Okay, jadi Uncle Heng Un ni ketawakan beliau lah. Tapi dia bukan ketawa saja-saja. Dia ketawa, lepas tu dia nak bagi semangat lagi kepada Muhammad Rizwan ni. Dia bagi hadiah. Beliau kemudian menghadiahkannya sepasang kasut kepadanya. Uncle Heng Ong ni hadiahkan kasut kepada Muhammad Rizwan. Okay, kasut mahal, bukan kasut cikai-cikai, kasut yang jenama dia Essex. Okay, kasut Essex kepada Muhammad Rizwan. Okay, kalau tengok cek Twitter dia pernah sebut Uncle Heng On, dia pernah sebut Encik Hafizam, dia pernah sebut Jeganathon ni, Encik Jeganathon ni, orang-orang yang telah banyak membantu dia lah, yang pernah membantu Muhammad Rizwan. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi kepada, okey, ini adalah halaman pada muka surat 141 tu. Ini adalah rupa bentuknya lah, dia bagi gambar dia ni, Muhammad Rizwan bin Muhammad Fuzi. Yang ni memang dia bagi maklumat lah. Jadi yang pertama, biodata dia. Okay, ni 27 September ni dia telah dilahirkan ya. Telah lahir pada tanggal 27 September 1987. Kemudian dia dilahirkan di kampung Sertik Karak Pahang. Dia lahir di negeri Pahang. Okay, walaupun lahir di negeri Pahang, dia membesar di Padang Besar Perlis. Okay, di negeri Perlis lah. Okay, ibu dia bernama Laila binti Saleh, manakala bapanya pula Muhammad Fuzi bin Mak Isa. Okay, orang yang ada kelainan upaya ni atau kurang upaya ni, OKU ni, biasanya bersekolah di sekolah pendidikan khas lah. Jadi dia bersekolah di sekolah pendidikan khas di Bukit Dumar Ria Lancang Pahang. Okay, ni adalah sedikit latar belakang dia lah. Seterusnya, okay, yang dia cakap kat sini, dia ada bagi kolom bahagian dorongan bawah ni. Okay, ni tengok ni. Dia pecah pada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang kedua dorongan. Okay, dorongan. Okay, dorongan apa yang menjadi dorongan dia, iaitu yang pertama minat dia yang mendalam. Minat beliau yang mendalam dalam sukan larian lah. Okay, sukan pecut larian ni. Okay, jadi dia sangat minat. Okay, seterusnya dorongan dia yang lain, dia dapat dorongan daripada ibu bapa dan juga keluarga. Yang seterusnya jurulatih lah, macam cikgu cakap tadi, ada 2 orang jurulatih dia, Encik Hafizam dan juga Encik Jeganathon. Okay, ni yang kolom yang seterusnya, kolom yang ketiga, ini adalah antara pencapaian yang telah dia pernah dapat lah. Yang pertamanya, okay, patutnya dia mula daripada bawah ya. Daripada bawah sampai atas. Okay, jadi cikgu mula daripada bawah lah. Yang pertama, emas acara olahraga lompat jauh. Perak acara 100 meter dan 200 meter kategori T36 dan Sukan Para Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan. Okay, ni mungkin antara yang terawal lah pencapaian beliau. Mungkin ada lagi sebelum-sebelum ni. Kalau dia nak cerita pencapaian Muhammad Rizwan ni, mungkin banyak sangat. Jadi dia cerita yang mungkin panggil apa? Terkini ya, yang terkini ataupun yang terbaru lah. Yang seterusnya, emas acara olahraga 100 meter kategori T36 dalam kejohanan olahraga dunia IPC 2015 di Doha, Qatar. Okay, dia pun dapat emas. Tadi dia dapat emas juga acara olahraga lompat jauh. Okay, lepas tu perak. Yang ni dia dapat emas. Okay, 100 meter. Kemudian yang ketiga, emas acara olahraga 100 meter dan 200 meter kategori T36 dalam Sukan Para ASEAN 2015 di Singapura. Dia dapat 2 emas iaitu olahraga 100 meter dan 200 meter. Kategori yang samalah. Okay.
Okey, banyak dah emas. Yang terbaru yang dia masuk, yang telah beliau masuk dalam TV ataupun yang terbaru Sukan Paralimpik yang terbaru sebelum Paralimpik di Tokyo 2020 ni, yang sedang diadakan sekarang ni, Sukan Olimpik sekarang ni. Ini yang terbaru lah ni. Emas acara olahraga 100 meter kategori T36 dalam Sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Jadi dia dapat emas dalam acara 100 meter tu di Paralimpik 2016. Maksudnya pada 2016 yang lalu Sukan Olimpik diadakan di Brazil. Lepas Olimpik barulah ada Sukan Paralimpik. Samalah juga tahun ni. Yang sedang diadakan sekarang belum habis lagi Sukan Olimpik Tokyo 2020. Lepas habis saja Sukan Olimpik, dia akan adakan Sukan Paralimpik lah. Kita saksikan bagaimana pencapaian Muhammad Rizwan ni. Masihkah dia dapat mempertahankan pingat dia ataupun tidak. Tapi kita sama-samalah bagi dorongan pada dia, bagi semangat pada dia. Seterusnya kolom yang keempat, harapan. Harapan beliau dia nak terus memperoleh kejayaan dan mengharumkan nama negara lah. Kalau kita dah memang ada minat macam tu dan kita ada upaya macam tu, upaya untuk apa? Untuk menang kan, upaya untuk berjaya, mestilah kita nak terus berjaya lagi. Takkanlah kita nak sekali je berjaya. Yang terakhir sekali cabaran. Cabaran kolom cabaran. Antara cabaran dia tidak menjadikan kekurangan fizikal sebagai halangan. Dia ada kurang upaya dari segi fizikal lah, iaitu penyakit tadi, cerebral palsy. Cabaran dia lagi, dia tidak mudah mengalah. Dia tak mudah mengalah. Sebenarnya dalam ramai-ramai atlet di Sukan Paralimpik 2016 di Brazil hari itu, sebenarnya ada lagi banyak atlet yang dapat pingat lah. Pingat lain lah. Antaranya Muhammad Ziyad ni, dia bagi kat sini Muhammad Ziyad, acara lutan peluru pun sama, dia ada penyakit. Cikgu lupa penyakit dia apa. Awak boleh tengok sendiri nanti Di lutan peluru dia dapat emas. Emas. Yang seterusnya Abdul Latif bin Romli. Abdul Latif bin Romli ni dia menang, dia dapat emas dalam acara lompat jauh T20. Yang mengagumkan sekali, Abdul Latif Romli ni dia bukan saja dapat emas, malah dia pecah rekod. Pecah rekod masa dia buat lompatan tu, dia buat pecah rekod 2 kali. Seingat cikgu Abdul Latif Romli ni. Dua-dua ni cikgu rasa dia ada penyakit yang samalah, mungkin penyakit lambat belajar, cikgu rasa. Awak boleh tengok sendiri nanti. Dan juga Siti Nur Radiah binti Ismail memenangi pingat gangsa. Dia dapat pingat gangsa pertempat ketiga dalam acara lompat jauh T20. Jadi ini adalah antara bintang-bintang negara kita lah. Muhammad Rizwan, Ziyad, Latif dan juga Siti Nur Radiah ni. Bintang negara, wira negara kita. Kita tak berperang dah sekarang. Kita berjuang mengikut cara kita yang tersendirilah. Berjuang ikut peredaran masa. Sekarang ni kita mengharumkan nama negara kan. Orang mengenali negara kita dalam sukan. Seterusnya. Ni samalah tadi sama tadi. Jadi kita terus kepada tugasan kita. Tugasan dia simple saja, sangat senang. Tulis maklumat diri tokoh dalam perenggan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dia suruh awak menulis semua maklumat yang dia bagi ni dalam bentuk perenggan. Simple saja. Tadi ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 maklumat yang telah dibagi ataupun 5 kolom lah. Biodata, dorongan, pencapaian, cabaran dan juga harapan. Ada 5. Jadi satu contoh yang telah cikgu bagi iaitu biodata. Cikgu tulis macam ni. Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi telah dilahirkan di Kampung Sertik Karak Pahang pada tanggal 27 September 1987. Ini cikgu ambil daripada yang satu dan yang kedua. Beliau telah membesar di Padang Besar Perlis. Ini yang ketiga cikgu ambil. Seterusnya, ibunya bernama Lailah binti Saleh, manakala ayahnya pula Muhammad Puzi bin Mak Isa. Cikgu ambil yang keempat dan yang kelima. Dan yang terakhir,
Beliau telah menerima pendidikan di sekolah pendidikan khas